Pejam Celik sudah hampir berakhirnya tempoh berkempen untuk pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Dan untuk membincangkan atau mengupas sedikit isu-isu politik semasa, dan sebelum itu, saya memohon kepada semua untuk like, komen, subscribe Studio Tingkat 10. ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Ali bin Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan untuk episod ke-10 pada kali ini bersama saya saudara Neo Chu Siong. Selamat datang. Terima kasih. Dan of course lah, bila kita jemput Neo ni, kita memang nak fokus, nak bertanya tentang isu-isu politik semasa ni. Dan sekarang kita dalam masih lagi tempoh pilihan raya negeri, dan dijangka besok 12 Ogos adalah hari buang undi. Dan tengok apa senario politik semasa ni, Neo. Saya telah pergi ke, boleh kata, hampir semua negeri kecuali Kelantan dan Terengganu lah. Belum sampai lagi lah. Belum sampai dan saya rasa mungkin tak sempat lah nak pergi. Saya rasa saya lebih fokus kepada kawasan utara, kampung saya. Dan juga di Selangor dan Negeri Sembilan ni sebab ialah kawasan berdekatan kan. So saya nampak kedua-dua pihak mempunyai peluang untuk mengekalkan kuasa mereka. Saya nampak mungkin ramai yang tidak bersetuju pada saya, tapi saya nampak kali ini mungkin ada peluang untuk mereka semua untuk masih mengekalkan status quo. Oh, okey, maksudnya apa yang ada sekarang ni samalah. Saya nampak macam itulah sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kerana sepanjang tempoh kempen ini saya tidak nampak kedua-dua belah fokus dalam manifesto ataupun dalam semua ceramah kalau kita lihat kebanyakan mereka mempermainkan isu dengan membuat serangan terhadap pihak lawan. Isu peribadi lah. Isu peribadi, isu 3R, isu nak menjatuhkan pihak lawan sahaja. So kali ini agak bagi saya sedih lah kerana sepatutnya kerajaan negeri masing-masing sepatutnya menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelum ini. Sekiranya kita nak lihat Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor maupun adalah menteri besar yang kali pertama masa mereka memegang tampuk pemerintahan 5 tahun lepas Maka sepatutnya dalam tempoh 5 tahun ini mereka telah melihat dan menyesuaikan diri dalam state governance ini. So sepatutnya mereka boleh membuat perancangan yang lebih baik untuk 5 tahun ke hadapan. Tetapi kali ini kita nampak setiap jentera dua-dua pihak dalam kempen politik banyak fokus kepada pihak lawan. Kalau kita tengok itu strategi mereka. Saya rasa kalau saya lah sebagai pengundi, saya rasa dalam dilema kerana tidak ada satu pihak yang khususnya dari pihak alternatif menawarkan yang lebih baik. So dalam keadaan apabila saya sebagai pengundi yang waras melihat tidak ada alternatif yang lebih baik, maka saya lebih rela pilih yang sedia ada. Kecuali jadi macam Neo cakap, cara kempen sekarang lebih macam saling serang menyerang dan mungkin tak nampak sangat tawaran dari segi manifesto semua tu kan. Dan orang kata mungkinkah macam sebelah Perikatan Nasional dengan yakin dia katakan dia boleh menang 5-1. Dan tapi tak nampak manifesto yang dijanjikan. Mungkin ada tapi tak nampak jelas kan. Yalah, bagi saya sama je. Kalau dari pihak PN mereka hanya menggunakan sentimen agama, kaum, menakut-nakutkan, menaikkan sentimen kemarahan orang Melayu supaya sokong pada PN. Itu yang saya cakap tadi. Mereka tidak menawarkan alternatif kepada pengundi dalam aspek pentadbiran, dasar. Mereka hanya kata sokong kami untuk menjaga, mempertahankan hak orang Melayu. Padahal hak orang Melayu ni bagi saya selama ni memang terjaga pun. Kan, baik PH, baik BN, baik PN. Kita semua faham dan akur bahawa kerajaan itu bertanggungjawab menjaga dan mentadbir negara dengan baik. So dalam isu dalam konteks pilihan raya ni sepatutnya kita lebih fokus kepada apa yang kita boleh bawa dan bukannya menakut-nakutkan orang. Dan menyentuh bab kempen Perikatan Nasional, sebelum kita beralih kepada kempen Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional PHBN, kita boleh lihat baru-baru ni tengok di mana Presiden Gerakan dihalau dalam satu siri ceramah. Dan
orang kata ini Little Napoleon orang cakap kan, bagaimana ketua di negeri tu bertindak. Yalah, kita faham lah di situ dia tidak dicalonkan dan Dominic diletakkan sebagai calon, dan digambarkan, diframekan situasi yang seolah-olahnya PAS melayan rakan sendiri ni. Bukannya ahli biasa, presiden gerakan. Dan apa komen Saya dah mengeluarkan video saya. Kalau bagi siapa yang belum tengok, boleh tengok sini. Tapi komen saya dalam isu ini, saya rasa macam yang Alif sebut tadi, ini tidak melibatkan dasar parti, ya. Cuma mungkin di peringkat akar umbi ataupun individu yang rasa terkilan selepas namanya sepatutnya, ya, merasakan patut dicalon dan tidak dapat pencalonan itu, maka ada sedikit perasaan marah dan tidak puas hati. Bagi saya itu bukan isu pokok dalam PRN ini, tetapi pastinya pihak lawan akan gunakan keadaan ini untuk menyerang PN lah, ya, menampakkan ketidaksepaduan dan sebagainya. Tetapi keadaan ini saya yakin keadaan ini akan berubah dalam selepas insiden tersebut, kerana mereka pastinya akan duduk bersama dan membincangkan strategi, ya, untuk fokus kepada pilihan raya kali ini. Maka itu tidak menjadi isu. Cuma saya rasa mereka masih tidak mempunyai, kalau kita fokus kepada Penang, PN masih tidak mempunyai satu alternatif ataupun shadow cabinet, shadow government yang boleh menggugat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sebelum tu, kalau kita tengok pada Penang ni, dia sebenarnya pernah ditadbir oleh gerakan kan? Ya, tetapi disebabkan, bagi saya, pandangan peribadi saya, disebabkan krisis kepimpinan, ya. Kerana gerakan tampak lemah, khususnya di bawah pemerintahan, ya, kepimpinan sedia ada ini, maka China lebih selesa lah dengan DAP. Maka kalau dalam keadaan sekarang pun nampak lagi jelas dan lebih memburukkan lagi lah keadaan, kerana Dominic nampak seolah-olah tidak mempunyai pendirian dan prinsip, ya, untuk bukan sahaja mempertahankan diri dia, tetapi parti dia, ya. Apabila dia dihalau dan masih terpacak di situ dan hanya mampu tersenyum, maka Cina, khususnya lah, ya, pengundi Cina di Penang tu, dia nampak dia akan rasa malulah, kan? Takkan kita nak pilih seorang pemimpin yang sebegitu, yang boleh dipijak begitu saja. Mungkin kita bukan nak suruh dia Dominic tu macam melawan masa tidak. tu, tapi cara tu kan, dia, itulah karakter dia mungkin, kan. So bagi saya, sebagai seorang pemimpin, you kena ada karisma sendiri, ya? Bukan sahaja karisma, kepintaran, tetapi leadership. Bagaimana you nak pertahankan diri you, perjuangan you, kan? Kalau you boleh orang halau sebegitu saja, kan, dan masih tersenyum, maka itu menunjukkan you seorang yang tidak ada sifat melawan, kan? Tak ada semangat fighter. You bukan fighter lah, kan. So macam mana I nak harapkan you kalau ada masalah nanti, you hanya boleh senyum dengan I je lah, kan. So kalau I pengundi lah, saya akan pilih seorang yang boleh bersuara untuk saya, kan. Saya boleh memperjuangkan kepentingan bukan saja untuk saya, tetapi masyarakat saya setempat, kan. So dalam hal ini saya nampak di Pulau Pinang contohnya, pihak Perikatan Nasional mungkin di kawasan Melayu disebabkan sentimen, ya. Tetapi kalau overall secara umumnya, saya nampak gerakan walaupun pernah mentadbir negeri Pulau Pinang, tetapi mereka tidak mampu mencabar dan membariskan calon-calon yang meyakinkan pengundi, ya. So saya nampak, sebab tu saya kata saya nampak masih status quo. Sama juga di Kedah, walaupun tumpuan PH nak serang Sanusi dan sebagainya di Kedah, tetapi kita nampak PHBN juga tidak mampu menampilkan lebih ramai calon yang boleh menandingi, kalau bukan Sanusi pun kepimpinan Sanusi itu secara umumnya di negeri Kedah. Walaupun Sanusi ni banyak dia punya PL, dan juga kelemahan dia, maklumlah manusia ni mana ada yang sempurna, tetapi kita kena faham pemikiran psiki orang Kedah ni juga, kan. Kita tak boleh gunakan pemikiran yang di bandar ni samakan dengan strategi tu dengan di Kedah, ya. Apa yang orang Kedah mahukan?
Mereka mahukan pemimpin yang bagaimana. So saya rasa setiap parti politik sepatutnya menampilkan alternatif yang lebih baik, ya, memberi penekanan kepada dasar yang lebih baik, pembangunan dan sebagainya. Tetapi kita nampak strateginya hanya menyerang pihak lawan, ya, semua negeri yang saya sebut tadi itu. So nampak macam kalau saya pengundi lah, saya akan pilih status quo je lah, iaitu kita tak nampak yang lebih baik. Dan tadilah Nio ada sebut di Kedah dan Nio sendiri ada turun di lapangan kan. Adakah isu ataupun yang berkait dengan tata kelola ni ataupun integriti yang berkaitan dengan terutamanya Sanusi kan? Kan banyak sekarang orang menyerang Sanusi sebagai leader dan isu-isu integriti ni, berkaitan integriti ni. Tapi kalau kita lihat isu integriti dalam mainan kempen politik ini, apabila satu pihak nak melawan pihak lain, pihak yang diserang tu akan lawan balik gunakan isu yang sama sebab dua-dua belah mempunyai baggage ataupun isu integriti ini kan. So itu yang saya cakap tadi tu, sebagai pengundi saya rasa berada dalam keadaan dilema ni sebab kita tak nampak kebaikan. Kita hanya nampak kempen memburuk-burukkan pihak lawan, ya, gunakan isu-isu lama ataupun isu yang sedang berjalan, isu integriti, tetapi mereka tidak menawarkan langkah ataupun dasar yang lebih baik. Yalah, macam kita nampak pun kempen-kempen terutamanya kempen Perikatan Nasional, dia macam membawa kita kembali kepada cara kempen Pakatan ataupun Barisan Alternatif ataupun Pakatan Rakyat sebelum ni, di yang mana lama. Yang lama, di mana menunjukkan bagaimana parti ini menderita. Parti ini ditindas, dizalimi oleh sang pemerintah. Yes. Dan itu ini yang masalah apabila dua-dua ni bertembung. Ya. Kan dulu mereka bersama kan dalam Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat. So mereka ni terlalu jelas dan faham dengan karenah masing-masing. So masing-masing masih terikut dengan rentak dulu. Itu yang saya nampak bezanya Barisan Nasional ini, sebab kita lebih waras, kita lebih fikirkan kebajikan rakyat, hal-hal yang memberi kebaikan kepada rakyat. Kita tengok kan calon-calon Barisan Nasional sepanjang PRN ini, mereka lebih fokus kepada turun padang bersama rakyat, ya, dan menerangkan kepada rakyat mengenai perpaduan, kemajuan, kestabilan dan sebagainya. Tetapi kita lihat pada kempen PH dengan PN ni, mereka ni lebih bersifat kompetitif. Mereka lebih sifat menyerang pihak lawan. Tapi bagi kami, walaupun ya BN dengan PH ni kami bersama, memang kalau kita lihat dengan teliti, caranya berbeza. Tapi walaupun orang kata PH, BN dan MCA bersama dalam satu coalition ni, tapi adalah waktu-waktu tertentu di mana saya tengok maknanya BN punya stand, kalau apa yang tak betul tu kita tegur, kita perbetulkan. Maknanya bukanlah bersama orang cakap memututuli kan. Betul. Dan itu ada kan. Dan kita nak minta Nio kupas ataupun memberi pandangan mengenai kempen Pakatan Harapan. Dan itu sebentar lagi lah, kita berhenti berehat dulu seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Bro, pernah tengok ni bro, Hanayo telah sentuh 3R. Cubaan menakutkan pengundi jika PAS pemerintah. Ini ada di TikTok. Mungkin apa pandangan Nio? Ini beberapa hari lepas saya ada sepintas lalu nampak komen dan video lah, ya. Walaupun ramai yang menyatakan bahawa Hanayo ni menyentuh 3R kerana dia cuba menyeru kepada dia punya audience, dan saya yakin ramai di kalangan mereka adalah orang bukan Melayu. Tetapi saya nampak sebenarnya kalau nak secara teknikal lah, dia tak adalah sentuh pasal race. Cuma bagi saya lah, sebagai seorang pemimpin, khususnya dia sendiri status sebagai menteri kabinet, sebagai seorang menteri, tidak sepatutnya keluar dengan kenyataan sebegitu, kerana itu bagi saya boleh kita kata fear mongering, ya. Strategi menakut-nakutkan orang. Macam yang saya sebut awal tadi, kalau kerajaan ni dah jadi kerajaan, seorang menteri ni hanya turun padang menyeru kepada pengundi untuk mengundi dia ataupun parti dia sebab pihak lawan ni tak baik, maka itu bukan standard menteri lah bagi saya. Sebagai seorang pemimpin, sepatutnya you bagi pihak kerajaan perpaduan menawarkan dasar yang lebih baik,
bagi tahu, terangkan kepada rakyat kenapa kita harus sokong Pakatan Harapan, kenapa kita perlu sokong you, kerana kita boleh bawa sekian. Sepatutnya sebegitu. Bukannya dengan you tak boleh, you akan mengkhianati anak cucu you, generasi you kalau you sokong pihak lawan. Kalau PAS jadi kerajaan itu you pengkhianat. Ini adalah fear mongering dan tak demokratik bagi saya. Dalam sistem demokrasi, rakyat berhak memilih. Dan bagaimana rakyat nak memilih ini terpulang. It's very subjective. Yang pastinya rakyat nak memilih yang terbaik. Maka buatlah yang terbaik. Bukan dengan memburuk-burukkan orang lain, yang saya selalu tekankan di sini. Yalah, macam selama ni kita selalu didendangkanlah dengan perkataan reform ni, macam reform ni kita nak mematangkan politik sekarang ni, tapi benda tu masih tak berlaku. Sebab tu saya nak menyeru kepada mereka juga, dah jadi kerajaan ni act like one lah. Lebih fokus kepada pembangunan, kemajuan, pembaharuan instead of kebencian, perkauman. Ini tidak membantu negara. Kalau you hari ni kata jangan sokong PAS kerana mereka ekstrim, mereka ni anti multilateralism ataupun multiculturalism, nanti penyokong PAS atau pemimpin PAS akan cakap keluar dengan kenyataan yang sama. Jangan undi PH, jangan undi DAP kerana mereka racist, mereka chauvinist. So apa bezanya? Kan? Saya serang you, you serang I. So apa yang rakyat dapat? Rakyat terus sengsara. So apabila you dah jadi kerajaan, tanggungjawab dan peranan you sebagai kerajaan adalah dengan menawarkan solusi dasar yang lebih konstruktif, lebih berdaya saing, lebih mampan kepada rakyat dan negara. Bukannya asyik duk kutuk orang, you dah jadi kerajaan. Itu yang bezanya lah saya nampak. Dia macam kita jual pisang goreng lah. Pisang goreng kita, janganlah cakap memburukkan kedai sebelah kan. Janganlah memburukkan kedai Mak Tam tu kan. Walaupun kita jual benda yang sama, cakaplah, tengok pisang goreng I special. Ada bijan. Kan? Ada honey, ada ice cream. You promote yourself. Jangan pergi memburukkan orang lain. Ini bagi saya kurang matang lah. Bila masa kita nak berubah, nak reform kan. Yes, you fokus reform. Contohnya kalau Hanayo betul-betul nak buktikan kepada rakyat bahawa DAP bukan racist, maka dia fokus kepada yang lebih konstruktif. Reform. Tell the people apa yang reform. Explain to people what is DAP, apa perjuangan DAP. Terangkan. Deklarasi setapak masih ada ke tak? Apa tu deklarasi setapak, apa tu Malaysia. Terangkan kepada rakyat supaya orang boleh fikir dengan lebih waras. Kalau you kata orang fitnah you terangkan. Tapi janganlah you pula pergi fitnah orang lain. Kata you tak boleh, nanti tak boleh pakai seluar pendek lah, nanti tak boleh lah. Ini tak wajar. Dan baru sebelum ni pun saya nampak ada pemimpin dari DAP juga. Saya bukan orang kata nak tuju kepada DAP, tetapi memang ada di kalangan pemimpin-pemimpin DAP yang begitu resis dalam dia punya kempen dan remarks. Baru-baru ni ada juga Teresa Kok dalam bahasa Mandarin, mungkin belum lagi viral, tetapi sama. Ada kempen ni. Dia pergi turun ke kawasan, dia memburuk-burukkan parti lawan yang ada kaitan unsur agama dan sebagainya. Sebelum ni dia pernah dia salahkan polis yang masa kempen sebelum ni. So bagi saya ini tidak wajar sebab dah jadi kerajaan. Kalau you pembangkang, you nak naikkan sentimen, walaupun saya tak menggalakkan, tetapi fine. Tapi you dah jadi kerajaan, come on, you should be better than Barisan Nasional. Kalau Barisan Nasional dulu, kalau turun padang, kita akan cakap pasal bantuan, kebajikan, dasar pembangunan dan sebagainya. Hari ini, you kata you nak buat reform, you should act better than, and you should lead better than Barisan Nasional. Mungkin Nyo, kalau kita tengok dia jadi kempen Pakatan Harapan terutamanya DAP kan, jadilah kita orang kata dia mungkin tak dapat nak membuat cara baru tu, cara nak menawarkan politik yang matang ni. Dia macam dah terbiasa daripada dulu lagi, terbiasa dengan cara yang keras sikit kan. Mungkin sebab kali ini tak adanya Superman Hugh untuk ataupun memang Superman Hugh tu memang turun pun di lapangan, cuma tak diwawakan. Mungkin komen. Yelah, I think dia sepatutnya
DAP maupun Pakatan Harapan ni kena tukar approach lah. Membawa image yang lebih baik, lebih meyakinkan kepada rakyat. Tak guna kita mengapi-apikan sentimen rakyat terhadap rakyat ni kerana pihak lawan akan guna strategi yang sama. Maka negara ni akan terus berpecah dan akhirnya kita akan tersungkur. Kalau kita sayangkan negara, kalau kita cintakan perpaduan, maka sepatutnya kerajaan khususnya lebih mementingkan kepada aspek pembangunan, pembaharuan dan juga perpaduan lah. Daripada kita nak kutuk pihak lawan ni, mereka nak kutuk kita biasalah, itu kerja mereka kan. Tetapi kita buktikan pada rakyat kesungguhan, keikhlasan kita untuk membangunkan negara, especially dalam aspek ekonomi yang rakyat memang marah sangat. Memang kurang kalau nak sentuh bab ekonomi tak ada. nampak sangat. Sebab tak tahulah kan. Sama ada kebanyakannya masih tidak faham. Tetapi bagi saya itu yang rakyat nak sebenarnya, khususnya di kawasan bandar. Rakyat nak tahu apa polisi yang you boleh bawa kepada kami sebagai pengundi ni. Kami nak tahu apa yang lebih baik kepada kami. Tetapi yalah, macam saya katalah, PN di kawasan bandar pun tidak mampu orang kata membawa alternatif yang lebih konstruktif. Maka orang pun tidak yakin. Ini bukan bagi saya, ini pandangan saya lah. Sepatutnya PN juga lebih fokus kepada alternatif pembentukan dasar-dasar, pengubalan dasar-dasar yang lebih baik, yang membawa lebih kepada permuafakatan, perpaduan rakyat dan bukannya hanya tertumpu kepada golongan tertentu sahaja. Kerana if you want to rule the government is for all. The government bukan untuk satu kaum saja. Sama juga PH. Kalau saya kata benda ni dari aspek general sebagai pengundi, saya tak nak pemimpin ataupun kerajaan saya ni untuk satu kaum saja. So maka kalau kamu nak serius nak mentadbir kerajaan ini, kamu patutnya keluar dengan manifesto yang lebih eksklusif. Maksudnya yang sepatutnya sebagai sebuah kerajaan, patutnya kamu keluar dengan dasar yang lebih inklusif, supaya dapat memberi manfaat kepada semua. Baik, sentuh bab inklusif pun kalau ikutkan government sebelum ni, contohnya Taman Pentadbiran Datuk Seri Najib, dan sekarang pun Malaysia Madani pun diutamakan inklusif tu. Inklusif bermakna semua kaum. Tapi apabila di lapangan mereka tak cakap pasal inclusivity tu. Mereka cakap pasal exclusivity pula. Dia sebenarnya dilupakan. Dia lupa kan, masyarakat madani kan. Apa tu kerajaan Malaysia Madani tu? Terangkanlah pada rakyat. Kan, macam dulu gagasan Satu Malaysia. Setiap kali kita turun ke lapangan, kita akan terangkan kepada rakyat apa itu gagasan Satu Malaysia. Semua orang tahu. Kan? Kita dah hala tuju kita, TN50. Kita nak dalam masa berapa tahun kerajaan nak capai apa. So ini sepatutnya saya haraplah ahli-ahli politik pemimpin kita ni dapat lihat lebih ke arah situ, lebih ke arah constructivity instead of destructive punya politicking. Ini tidak baik untuk negara. Dan mungkin yang ada yang terbaru lah keluar statement daripada pemimpin sendirilah, pemimpin rakan sendiri sebenarnya, daripada Datuk Seri Nazri Aziz. Mungkin dia baca, dia katakan seolah ni MCA dengan MSC ni tidak mewakili orang bukan Melayu. So dia nak menunjukkan dia bagaimana DAP lah yang sebenarnya mewakili masyarakat Cina, masyarakat bukan Melayu. Dia nak menunjukkan seolah MCA ni dan MSC dia tidak diperlukan. Dia ada hak untuk memberi komen, tapi saya harap dia fahamlah keadaan di Malaysia sekarang ni, kerana saya yakin dia pun jarang ada di Malaysia. Dia balik daripada US. Tapi kalau sekadar nak memberi pandangan populis, beliau berhak sebagai pemimpin. Tetapi jangan lupa beliau masih dalam UMNO dan sepatutnya beliau yakin dan faham dengan prinsip perjuangan Barisan Nasional lah. Kalau dia kata kita tak mewakili bangsa Cina, maka adakah perkara yang sama dia tujukan kepada UMNO? Apa pula status UMNO ni? Kerana UMNO sekarang benar-benar mewakili orang Melayu. So bagi saya isu sekarang bukan pasal adakah kita ni mewakili kaum kita masing-masing atau tidak. Memang UMNO diwujudkan untuk
mewakili Melayu, MCA untuk China, MIC untuk India. Itu adalah fakta. Dan di bawah gabungan Jangan you menilai dengan jumlah kerusi yang dimenangi itu dengan realiti perjuangan kami. Kan? So, ini setiap parti kita ada prinsip perjuangan kami. Kan? Walaupun diterima atau tidak oleh rakyat, itu hal lain. Isu pokoknya, walaupun dalam contohlah dalam PRU yang lepas, kalau you nak kata kita tak ada undi, kita ada 1 juta lebih undi dalam semua calon MCA ni. Adakah 1 juta lebih orang ni bukan rakyat Malaysia? Adakah 1 juta lebih, walaupun kita tak menang, kalau tak menang, tapi 1 juta lebih undi itu kepada MCA. Adakah undi itu tidak dikira? Kita masih ada peranan kita, walaupun kita tak memenangi banyak kerusi. Kan? Dan untuk DAP contohnya, mereka dah menyatakan dengan terang dan nyata dalam prinsip perjuangan parti mereka, mereka mendukung prinsip perjuangan Malaysia. Dia tak cakap dia mewakili China sahaja. So siapa yang nak mewakili China kalau bukan MCA? Itu fakta. So you jangan putar belitkan realiti ataupun keadaan politik dengan perjuangan parti itu. Mungkin sekarang kita nampak bila Nazri Aziz keluar dengan statement macam ni, di saat tempoh berkempen ni, memang nampaklah isu kaum ni memang dijadikan senjata jadi utama. isu lah, biasalah kan. So bagi saya tak wajar. Dia boleh berhak mengeluarkan pandangan beliau, tetapi bagi saya realitinya adalah MCA tetap sebuah parti yang berasaskan kaum Cina, tetapi dalam perjuangan kami bukan untuk berjuang untuk orang Cina saja. Sama juga UMNO. You tak boleh kata UMNO resis, hanya DAP je yang kata UMNO resis. Kan? Kita faham dalam konteks Barisan Nasional, parti yang kita tubuh ni untuk mewakili kaum masing-masing, tetapi apabila datang dalam bentuk coalition, ataupun setiap kali datangnya pilihan raya, kita akan bertanding di bawah payung Barisan Nasional. Kita akan ada sikap ataupun saling faham memahami dan hormat menghormati. Macam prinsip BN tu memang cukup cantik lah. UMNO orang Melayu, MCA orang Cina, MIC orang India, PBRS, dan dulu kita ada Sabah Sarawak semua kan. Jadi di bawah payung Barisan Nasional. So sekarang ni kita ni terpinggir ni sebab apa? Sebab kita tak cukup ke? Ataupun sebab ada sentimen yang orang nak sengaja api-apikan. Adakah beliau nak melihat negara ni terus berpecah dengan terus bermain dengan isu dan sentimen perkauman? Kan? So kalau tidak, then be more responsible lah dalam you punya statement. Kita nak menggalakkan perpaduan. So guna kata perpaduan nak kempen, tapi bila cara kempen tak berpadu. So buat apa you nak kata MCA? MCA tak bertanding pun. Kan? Dalam PRN ini malah MCA pergi membantu calon-calon Barisan Nasional, dan ada juga beberapa individu bukan atas dasar parti tapi memberi bantuan kepada calon-calon Pakatan Harapan. Kita ni orang kata Datuk Azri tak tahu, tak duduk kat Malaysia kan, dia kan duta di Amerika, dan tiba-tiba balik dan terus hantam parti sendiri, kata kawan lah. Yalah, itulah kan, jangan baling batu tu kan terkena kaki sendiri nanti kan. Alright, Nio, kita pun dah hampir ke penutup untuk slot kali ini. Dan Nio, apa your last word ataupun message kepada, terutamanya kepada pengundi di 6 negeri nanti untuk mengundi besok? Saya mengucapkan selamat mengundilah kepada semua pengundi di ke-6 negeri yang bakal mempunyai PRN ini. Saya harap proses demokrasi ini akan berjalan lancar tanpa ada insiden yang tidak baik, dan saya juga menyerulah kepada semua supaya terimalah keputusan walaupun apa jua memihak kepada sesiapa. Itulah prinsip demokrasi. Kita kena hormat kepada keputusan rakyat, dan saya harap selepas ini masing-masing baik kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan fokus kepada pembaharuan dan pembangunan, khususnya dalam aspek ekonomi, kerana rakyat sedang menderita. Kita mahukan sebuah negara yang bukan saja inklusif tetapi progresif. Kita negara kena terus
bergerak ke hadapan dan kita tidak mampu untuk menoleh ke belakang lagi. Kerana yang sengsara adalah rakyat, dan kalau rakyat sengsara maka 4 tahun lagi, 3 tahun lagi ataupun 5 tahun lagi rakyat akan menghukum kita. Maka sebagai sebuah kerajaan sekiranya diberi mandat untuk mentadbir baik negeri maupun negara, do your best dan it's for all. Terima kasih Neo kerana bersama kami dalam Studio Tingkat 10, dan terima kasih kepada semua penonton Studio Tingkat 10. Bertemu lagi kita dalam episod yang akan datang. ST10, sembang santai tapi sampai.